Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang dah masuk buka buku tab surat 40. Okey, cikgu nak ingatkan yang pakai email selain email MOE tu sila type nama. Macam kata siapa? Hafi Daniel. Dia pakai nama email Hafi Daniel Hafni. So dia tak ada MOE tu. So dia type nama dia dekat message tu. Nanti cikgu tahulah siapa nama betul dia. Okey, jam dah pukul 8. Cikgu tunggu lagi 1 minit 2 minit. Tunggu apa? Apa kawan ada masalah nak masuk ke apa ke? Okey. Cikgu dah suruh baca dulu kan, muka surat berapa? 40 sampai 44 dah baca tak? Kalau yang belum baca, sempat lagi baca sekarang. Ni yang guna email Alif Amsyah, tulis nama apa nama betul? Hilang terus Alif Amsyah tadi. Keluar. Cikgu, tadi saya nak pergi. Okey. Okey baik dah pukul 8.03 minit kita mulalah. Dah ada 15 orang ni. Okeylah tu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi. Okey baik kita dah masuk tajuk yang ketiga, reka bentuk pengatur caraan. Okey, cikgu review cikgu ni balik. Mula-mula kita belajar asas jahitan, kemudian tenaga boleh baharu. So yang ni unit yang ketiga reka bentuk pengatur caraan. Okey, sebelum ni dah ada 3 sesi kelas untuk tajuk ni. 2 sesi cikgu suruh kamu tengok YouTube. Mirzakuan off mic Ya. Okey, 2 kali cikgu minta kamu tengok YouTube, satu kali cikgu minta kamu salin nota kan, muka surat 40 sampai 41 ni. Waktu tu kamu salin je lah, tak tahu. Okay, so hari ni cikgu nak terang lah apa yang dalam kita akan belajar dalam tajuk ni Okey. Okey, apa dia reka bentuk pengatur? Apa dia reka bentuk pengatur caraan? Cikgu Kartini membawa 3 orang muridnya ke pusat ekonomi digital untuk melihat teknologi robotik. Cikgu, bagaimana robot ini boleh bermain bola? Cikgu tak keluar pen. Okey, ada atau cara yang dimasukkan ke dalam mikro pengawal robot tersebut untuk bergerak sama seperti robot ini. Okey, maksudnya robot tu, mesin tu, dia apa? Mesin tu bukan macam kita, bukan macam manusia. Dia boleh fikir, okey kena buat apa. Tak, Kita yang kawal mesin tu, kita yang kawal robot tu. Kita yang kena bagi arahan robot tu, mesin tu kena buat apa. Okey, macam contoh dalam buku tu dia kata robot tu bermain bola. So, kamu kena bagi arahan lah dekat robot tu bagaimana cara untuk bermain bola. Okey. Kemudian tengok kawan dia tu cakap hebatnya. Itu yang last lagi, saya ingin belajar membuat pengatur caraan supaya boleh memberi arahan kepada robot. Sekejap. Sekejap Terbalik je pasang ni. Syah Daniel tadi. Kenapa presenten Syah Daniel? Hilang cikgu punya. Jap. Okey, baik cikgu sambung Okey. Sekejap
Sebentar. Okey, yang baru masuk tengok muka surat 4:39. Cikgu cerita dari depan. Okey, baik. Dia cakap yang last tu, saya ingin belajar membuat pengatur ceraan supaya boleh memberi arahan kepada robot itu. Okey, yang dalam cerita ni sebenarnya dia memberi gambaran tentang tajuk ini. Okey, sekarang ni kita ada robot katakan. Kita ada mesin katakan. Kita yang kena bagi arahan dekat robot ni, kat mesin ni supaya dia boleh buat apa yang kita nak dia buat. Okey. Untuk buat perkara tu, okey, dipanggil struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan dalam pengatur caraan. Kita tengok muka surat 40 Ni kamu dah buat nota hari tu kan? Okey, so bila kita nak buat perkara tu, dipanggil struktur kawalan pilihan. Okey, cuba kamu bayangkan kamu beli air di vending machine. Okey, apa yang kamu kena mula-mula apa? Masukkan duit. Okey, dah masukkan duit. Pilih air apa yang kamu nak beli. So kamu tekan lah. Okay, so air pun tu ambil air dah habis proses tu kan. Okay, kamu baca sini Okay, tahukah kamu terdapat 3 jenis struktur kawalan pilihan, iaitu pilihan tunggal. Okay, ada satu pilihan tunggal tu maksudnya pilihan lah, dia ada satu pilihan saja. Okay, dia lurus je nanti. Okay, dui pilihan ni maksudnya dia ada 2 pilihan. Nak A ke, nak B, ya ke, tidak. Dan yang terakhir sekali, pelbagai pilihan. Okay, kita akan belajar 3 perkara ni lah. Okay, yang tengok situasi yang first tadi, yang pertama tadi. Okay, situasi membeli air dekat vending machine. Cikgu dah cerita tadi kan, proses dia. Masuk duit, pilih air. Kau pilih air tu kau tekan lah kan. Nak air mana? Tu air jatuh, ambil air dah habis. Okay, tengok yang situasi kedua pula. Okay, yang ni sebenarnya nama dia struktur kawalan ulangan. Dari perkataan tu pun kita dah boleh faham maksud dia. Maksudnya kat situ, dia proses berulang. Yang first tadi dia tak ada berulang. Yang second ni dia berulang. Dia bagi contoh. Apa? Tu kan. Siapa boleh bantu cikgu? Lampu isyarat. Lampu isyarat. Kamu faham kan macam mana lampu isyarat tu bekerja? Katakan dia menyala warna merah 20 saat. Lepas warna merah, warna hijau 20 saat. Kemudian lepas warna hijau, warna kuning. Warna kuning tak lama, sekejap je. Katakan 10 saat. So, lampu tu bukan manusia, dia tak boleh fikir. So kita yang setting dalam dia punya badan dia, dalam dia punya otak dia, apa yang dia kena buat tu. So kita setting dalam otak lampu isyarat tu, dia adalah komponen dia. So apa yang berulang ni cikgu? Okey, dia punya prosesnya masa tu 20 saat tadi. So dia akan terimalah arahan tu. Dah 20 saat ke belum? Belum. Kalau belum, diulang lagi. Dia menyala lagi lampu tu. Okey, dia punya proses macam tu kalau tak nampak lagi, okey, tak apa. Tanggup biar dulu yang tu. Okey, tengok muka surat 41. Okey, tadi kamu tahu ada 3 kan? Struktur kawalan pilihan, SKP, struktur kawalan
ulangan. Ni tu berdua je. Okey, dalam SKP tu dia ada pecahan dia. Pilihan satu, pilihan tunggal, T, dui pilihan, dua. Okay, yang SKU ni ulangan lah. Okey. Okay. Contoh kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Algoritma tu apa cikgu? Algoritma ni, okey, dia buat nama dia pseudocode. Kalau tak boleh baca pseudocode, cikgu tulis ni yang kat bawah ni. Nampak cikgu bulat ni? Nampak kan? Nampak. Okey, yang tu pseudocode tu. Nampak. Bawah tu. Kemudian algoritma yang kedua ni, carta alih. So sebelum kamu buat pengaturcaraan, okey, kamu kena bina dua perkara ini dulu. Pseudocode dan carta alih. Kita nak bina dua perkara ni, dia ada syarat-syaratnya. Cara tulis yang betul. Okey, tengok dulu kat bawah tu. Okey, tengok dulu yang bawah tu, pseudocode macam mana rupa dia. Sebelah dia tu carta alih. Okey, baik. Kita tengok dulu situasi untuk yang dia buat ni. Okey, cikgu baca yang atas. Tengok cikgu baca yang atas ni . Yang ni. Okey, Janik mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Okey, tu nampak untuk pinjam buku. Cikgu bulatkan. Okey, Alia perlu masuk melalui pintu hadapan. Okey, cikgu gariskan. Perlu masuk melalui pintu hadapan. Masuk apa cikgu? Masuk perpustakaan. Okey. Okey, cikgu ulang balik . Yang pertama, dia nak ajar proses meminjam buku. Okey. So, Alia perlu masuk melalui pintu hadapan. Okey, yang kedua. Alia mencari buku yang dikehendaki. Mencari buku yang dikehendaki. Okey, seterusnya. Apabila telah menjumpai buku, okey, kalau Alia tu jumpa buku yang dia nak pinjam, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam. Okey, kalau dia tak jumpa buku, okey, kalau dia jumpa buku yang dia nak pinjam, dia pinjam. Okey, nak pinjam kamu tahulah kan, macam mana nak pergi kat kaunter, kat perpustakaan tu. Okey, bagi kad perpustakaan, okey. Pengawal pusat sumber tu isi borang ke, masukkan dalam komputer ke. Okey, lepas tu dia bagi buku, boleh bawa balik. Last kali nampak keluar dari perpustakaan. Okey, itu dalam, yang ni dalam bentuk ayat. Okey, tengok dia buat dalam catatan macam ni, nota ni. Okey, tata cara membuat pinjaman buku. Okey. Okey, tengok. Yang pertama, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cari buku dengan berpandukan kategori. Okey, dekat library dia adalah buku kan. Buku cerita, buku pelajaran, surat khabar, buku komik, dan lain-lain lagi lah. Okey, so okey, itu yang proses kedua cari buku. Proses yang ketiga, bawa buku ke kaunter pinjaman. Okey, nampak Yang keempat, serah buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Yang kelima, macam ulang yang tadi. Betul. Ulang yang atas tadi. Yang atas ni dalam bentuk ayat. Yang bawah ni dalam bentuk list. Dia list macam ni. So, kamu lagi nampak lah apa dia proses yang berlaku. Kalau macam yang atas tadi, dia guna ada done lah, apalah. So, tak nampak sangat. Okey. Tengok yang kelima, semak tarikh permulangan yang tercatat pada kad perpustakaan. Okey, yang terakhir 6, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Okey, itu proses yang berlaku apabila seseorang murid nak pinjam buku. Okey, dah boleh nampak yang tu? Proses-proses tu. Okey, tengok kita tulis dalam pseudocode macam mana. Okey, yang ni kamu kena ingat. Yang pertama, yang penting, bila kamu nak tulis pseudocode, mula-mula sekali mesti ada perkataan mula, huruf besar. Mula, M-U-L-A, mula. Itu syarat yang pertama Okey, bila dia ada mula, last sekali mesti ada apa? Damiana, ada apa Ana? Masuk. Damiana. Damiana.
Masuk. Bukan. Kalau ada mula, last ke cikgu tanya. Terakhir. Tamat. Okey. Kalau ada mula, mesti ada tamat. Bila kita nak tulis sudokot, yang tu yang pertama penting. Mesti mula dengan mula. Okey? Cikgu ulang sekali lagi. Mesti mula dengan mula. Huruf besar. M huruf besar, U huruf besar, Lam huruf besar, A huruf besar. Okey? Last sekali dah habis proses dia, tamat. Okey. Okey, kemudian kamu masukkan je proses-proses yang berlaku. Okey, tengok kat atas tadi. Masuk melalui pintu hadapan. Apa proses yang berlaku? Proses yang utama, masuk. So masuk tu huruf besar. Masuk tu je huruf besar. So masuk. Okey, yang dia punya keterangan yang depan je huruf kecil. So masuk huruf besar ke dalam perpustakaan. Okey. Okey, cuba kamu bayangkan yang untuk situasi beli air mesin tadi. Okey, katakan mula. Okey, lepas mula masukkan je. Okey. Masukkan duit shilin. Betul. Boleh nampak? Okey, ni proses yang pertama, masuk ke dalam perpustakaan. Kedua. Apa tadi? Kedua, cari buku dengan berpandu kategori. Apa dia punya term dia? Cari. So cari tu huruf besar. C-A-R-I, cari. So cari huruf besar yang dia punya keterangan depan dia, buku yang dikehendaki. Okey, tu proses yang kedua. Okey, kata beli air tu. Okey, tadi dah mula. Okey, masukkan duit shilin. Okey, so apa yang kedua? Siapa boleh bantu cikgu bagi? Tak ada? Okey, cikgu bagi terus. Pilih. Pilih apa cikgu? Pilih air yang ingin dibeli. Okey. Okey, nampak Itu proses yang kedua dekat pinjam buku dan proses kedua dekat beli air dekat mesin. Tengok yang ketiga pula. Bawa buku ke kaunter pinjaman. Dekat sini kamu ingat tak? Kamu ingat tak tadi cikgu cakap bila kita nak buat pengaturceraian dia ada 3 kategori. Yang ada satu pilihan saja ataupun dipanggil pilihan tunggal. Yang kedua apa tadi? Dui apa? Dui pilihan. Okey, tak apa. Okey, cikgu ulang balik. Yang pertama pilihan tunggal. Yang kedua pilihan dua pilihan atau dui pilihan. Yang ketiga pilihan ulangan. Okey, so untuk kes pinjam buku ni, dia dah ada masukkan syarat dui pilihan. Apa dia yang dui pilihan cikgu? Okey, katakan Alia tadi. Dia nak pinjam buku buku cerita seram. So, katakan dia pergi kat rak buku seram. Okey, dia ada 2 situasi yang Alia akan boleh berlaku. Sama ada dia jumpa buku cerita seram. Kalau dia jumpa, ya ke tidak? Ya. Kalau dia jumpa, ya. Kalau dia cari-cari buku tu, dia tak jumpa. So, ya ke tidak? Tidak. So nampak ada 2 pilihan. 2 kan? So, kita akan guna istilah atau term jika. J-I-K-A. Jika ni syarat lah. Dia panggil syarat. Okey. Jika buku dijumpai. Okey, itu memang cara penulisan Jika. Tak apa, nanti kamu akan jumpa 2 je untuk tahun 5. Jika dengan selagi. Okey, nanti kamu akan tahulah bila masa nak guna jika, bila masa nak guna selagi. Okey, tak apa. Yang sekarang ni kita dengar dulu apa cikgu ni. Cikgu tunjuk balik. Jika buku dijumpai. Jika ni tadi, tengok balik yang kat atas. Untuk nombor berapa? Nombor 3 kan? Bawa buku ke kaunter pinjaman. Jika buku dijumpai, maka. Jika geng dengan maka. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Nampak dia tulis tamat jika
keluar. Tamat jika tu maksudnya dia tak jumpa buku. Okey, itu untuk kes pinjam buku. Okey, untuk kes yang cikgu cerita yang sebelah ni, untuk kes apa tadi cikgu cakap? Okey, beli air, dia tak ada. Dia tak ada kan? Dia dah pilih air. Okey, dia tekan, katakan air jatuh, ambil air katakan. Dah, dia tak ada pilihan. Dia lurus je. Dia pilihan yang satu je. Pilihan tunggal je. Dia tak ada nak banyak-banyak pilihan. Okey? Untuk yang pinjam buku, dia ada proses ya. Okay, kalau ya apa cikgu? Ya jumpa buku. Okey, dia sambunglah buat pinjaman buku. Kalau dia tak jumpa, ya keluar perpustakaan. Okey, yang ni nak tulis dokod. Okey, yang ni nak tulis dokod. Okey, sekarang ni kita nak belajar tulis algoritma kan? Ada dua algoritma ni. Satu sedokod, satu lagi catak alih. Okey, yang cikgu cerita tadi sedokod. Okey, sekarang tengok catak alih dia. Catak alih ni sama je macam sedokod. Cuma dia ada tambah apa cikgu? Okey, tengok sebelah tu. Dia ada tambah apa tu? Dia ada tambah simbol. Okey, simbol bulat pula. Simbol, okey, cikgu panggil. Okey, yang mula, nampak mula? Nampak mula? Okey, tengok dia dalam segi empat tapi ada lengkuk. Lengkuk kat atas, lengkuk kat bawah. Cikgu panggil dia segi empat lengkuk. Okey. Yang kedua, nampak yang masuk ke perpustakaan. Dia dalam bentuk apa? Dalam simbol apa tu? Segi empat tepat. Okey, untuk buat catat alih, kamu akan guna 5 perkara. Apakah 5 perkara itu? Okey, selak muka surat. Selak muka surat berapa? Depan tu. Okey, 42. Nampak tak kat bawah tu? Tengok muka surat 42. Jumpa? Tu macam cikgu tunjuk tu. Okey, simbol, nama, fungsi. Cikgu ulang sekali lagi, simbol, nama, fungsi. Okey, nampak simbol yang pertama. Mula, terminal mula atau tamat. Okey, tadi cikgu cakap nak tulis dokod, mula-mula ada mula dan akhir ada tamat. So, untuk tulis mula dan tamat, kita akan guna simbol, ni. Simbol segi empat lengkung. Ada lengkung lah. Cikgu panggil dia segi empat lengkung. Okey. Okey, yang kedua, input atau output. Nampak yang kedua? Cikgu panggil dia segi empat sengit. Kenapa cikgu panggil segi empat sengit? Yalah, kalau segi empat lurus macam ni. Sekarang dia sengit. So, segi empat sengit lah cikgu panggil. Okey. Okey, kena ingat ni Yang ketiga, segi empat tepat. Ni segi empat tepat. Cantik je. Tak ada sengit-sengit. Okey, untuk segi empat sengit, nama dia input atau output. Okey, tak apa, kamu tahu dulu. Kamu ambil tahu dulu dia nak guna untuk apa. Nanti baru kita tengok dia nak guna waktu bila. Okey, yang ketiga tadi proses. So, segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. Proses. Cikgu ulang balik. Segi empat lengkung untuk terminal mula dan tamat. So, dua tu je guna segi empat lengkung. Segi empat sengit, input atau output. Segi empat tepat, proses. 1, 2, 3. Okey, yang keempat, diamond. Okey, diamond, syarat. Okey, kalau nak ada syarat, diamond. Okey, macam tadi, pinjam buku di library. Akan guna syarat. Apa yang waktu bila kita guna syarat ni cikgu? Okey, macam case library tadi. Cari buku. Jumpa ke tak? Kalau jumpa, okey. Nampak dekat diamond ni, dia boleh keluar dua tempat. Cikgu tanda kat situ. Keluar ke kanan boleh, keluar ke bawah boleh. Okey, untuk yang tadi, keluar ke kanan kalau dia jumpa buku. Kalau dia tak jumpa buku, keluar ke bawah. Bila masa nak guna diamond? Untuk syarat. Dia syarat. Okey. Yang last sekali.
aliran aktiviti, anak panah tu. Okey, senang je kan? 5. Semua segi 4. Segi 4 lengkung, mula dan tamat je guna. Segi 4 sengit, guna untuk input auto output. Input auto output tu apa cikgu? Kejap lagi kamu jumpa waktu bila nak guna input output. Yang ketiga, segi 4, tepat. Yang kelima, diamond. Yang keempat, diamond. Yang last kali, aliran aktiviti. Okey, baik. Tengok balik muka surat tadi. Ke surat. Mana dia? Okey, muka surat apa ni tadi? 41. Okey, tengok balik kat catat alih ni. Okey, tengok mula. Okey, dia guna simbol segi 4 lengkung. Kemudian, yang kedua, proses. Yang proses kita guna segi 4 tepat. Okey, masuk ke dalam perpustakaan. Okey. Yang ketiga, proses juga. Cari buku. Yang keempat, nampak? Syarat. Diamond. Okey, tengok apa yang dia tulis kat dalam dia. Jumpa buku yang dikehendaki. Okey. Okey, syarat jumpa buku yang dikehendaki. Nampak dia buat macam mana? Segi diamond. Anak panah tu jangan lupa. Anak panah tu tadi aliran proses kan. Okey, kalau ya, nampak kan? Dia keluar kat tepi ada, kat bawah ada. Kalau ya, okey, dia buat pinjam buku di kaunter pinjaman. Pinjam buku pun dia merupakan satu proses. Sebab apa proses tu? Tu dia tulis dalam segi 4 tepat. Proses. Okey, nampak? Nampak banyak apa sekarang ni? Banyak proses. Masuk ke perpustakaan segi 4. Cari buku segi 4 tepat. Pinjam buku segi 4 tepat. Keluar dari perpustakaan pun segi 4 tepat. Tamat. Okey, tamat apa? Segi 4 lengkung. Tak susah kan? Senang kan? Tapi cikgu yang ni dia tak guna input cikgu. Input output cikgu. Bila masa kita nak guna input output cikgu? Sabar. Okey, boleh sampai sini? Okey, lagi satu cikgu nak kamu. Lagi satu cikgu nak kamu tengok Okey, yang dalam syarat ni, dui pilihan ni, kamu tengok bila dia dah buat ni dui pilihan, dua-dua alirannya ke bawah. Kalau ya pun dia pergi ke bawah anak panah dia. Kalau tidak pun anak panah dia tetap ke bawah. Okey. Cikgu bagi tahu siap-siap. Nanti ada lagi satu kawalan pilihan ni dia pusing ke atas. Bila dia pusing ke atas ni, dia guna waktu bila cikgu? Dalam struktur kawalan ulangan. Okey, struktur kawalan ulangan. Okey, tengoklah sebelah. Okey, tengok. Cikgu baru cakap tadi. Struktur kawalan ulangan. Okey, cikgu baca dulu dia punya cerita. Okey, Janice dan rakan-rakan mempunyai latihan sukan di padang sekolah. Mereka okey, cikgu gariskanlah. Latihan sukan. Okey, mereka perlu beratur di trek larian. Okey, cikgu mengarah mereka membuat larian sebanyak 3 pusingan. Okey, cikgu mengarah mereka buat 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey, simple je punya ayat. Okey, tengok sudah kod dia. Okey, mula. Ingat nak tulis sudah kod, mula mesti mula. Mula mesti mula. Kalau kamu tak buat mula, mesin tu nanti tak tahu. Bila masa dia nak mula kerja, robot tu tak tahu. Bila masa dia nak start buat arahan daripada kita. So, mula tu memberi arahan kepada untuk mulakan bergerakan. Okey, tengok. Beratur huruf besar. Di trek larian. Di trek larian huruf kecil. Okey, seterusnya berlari. Perlahan mengelilingi trek. Ada selagi. Nampak tak? Selagi huruf besar. Nampak. Yang ni cikgu cakap. Okey, yang ni cikgu nampak. Yang ni bagi tahu tadi. Untuk level kamu, untuk tahun 5.
Syarat yang pertama kita guna jika tadi, jika. Syarat yang kedua selagi. Okey, tak apa. Cikgu cerita dulu. Sekejap lagi, automatik kamu tahu. Bila masa nak guna jika, bila masa nak guna selagi. Okey, seterusnya. Selagi belum cukup 3 pusingan. Kan cerita kat atas tadi, cikgu mengarahkan lari 3 pusingan. So, dalam arahan sudokod ni, selagi belum cukup 3 pusingan, apa proses itu? Teruskan larian. Okey. Kalau kata dah cukup 3 pusingan, dia akan buat yang ni. Tamat selagi. Maksudnya dah stop lah selagi tu. Kemudian baru tamat. 2 kali tamat je gua. Mula-mula dia tamatkan syarat selagi tu. Yang kedua dia nak tamatkan proses keseluruhan. Okey, itu sudah kod dia. Okey, tengok catat alih. Kat catat alih ni lebih kan. Sebab sudah kod tu kita guna jika pun lebih kurang macam tu. Kita guna selagi pun macam itu. Okey, tengok Okey, catat alih. Ingat tadi baru belajar. Okey, mula dalam segi 4 lengkung. Okey, tengok yang proses yang pertama. Okey, proses dekat dalam catat alih dia tak tulis guna huruf besar Huruf yang pertama saja huruf besar. Huruf seterusnya tak macam dalam sudokod. Sudokod tadi proses, nama proses semua huruf besar. Mula huruf besar, beratur huruf besar, berlari huruf besar, selagi huruf besar, teruskan huruf besar, tamat selagi huruf besar, tamat huruf besar. Kena pandai bezakan Nanti kamu buat catat alih, kata cikgu suruh kamu buat catat alih, semua kamu bantal huruf besar juga. Okey, mula dengan tamat je huruf besar. Okey, tengok balik proses yang pertama, beratur di trek larian. Okey, dibuat dalam segi 4 tepat. Maksudnya itu proses lah. Beratur di trek larian. Okey, proses yang kedua. Berlari di trek, berlari perlahan, berlilingi trek. Okey, kemudian dia masuk syarat selagi kan. Ni. Syarat selagi. Kan kalau yang diamond tu untuk syarat cikgu cakap tadi kat bawah ni, nampak yang bawah ni. Kat bawah kiri ni, selagi. So tengok dalam kotak syarat tu dia tulis apa? Belum cukup 3 pusingan. Ini untuk kes lari. Katakan untuk cerita yang awal-awal tadi, untuk lampu isyarat. Belum cukup 20 saat. Belum cukup 10 saat. Okey. Kalau ya, tengok kalau ya, dia masuk teruskan larian. Nampak? Kalau jika tadi, dia ke bawah. Kalau selagi, dia naik batuklah cikgu. Dia naik apa? Ke atas. Pandai dia naik ke atas. Nampak dia punya proses berlaku? Kalau belum cukup 3 pusingan, ya, dia buat proses teruskan larian. Disambung kat sini balik, dia tanya balik. Dia macam apa tu? Ulangan. Okey, mula-mula dia masuk. Dia baru lari, katakan si Janis baru lari 1 kali. So, dia tanya, belum cukup 3 pusingan? Belum lah, dia baru lari 1. So, dia teruskan larian. Okay, dia masuk lagi dalam syarat tu. Dia baru lari 2 pusingan kan? So, belum cukup 3 pusingan. Sebab dia baru 2. dia naik atas lagi, lari lagi. Teruskan larian. Sekarang dia dah 3. Belum cukup 3 pusingan. Cukup 3. Baru dia masuk tidak. So dia tamat selagi lah. Bila tidak ni selamat selagi, tamat. Okey, nampak Ahmad Miswan angkat tangan. Kenapa Ahmad Miswan? Terangkat tangan ke atau nak tanya apa-apa? Okey, baik. Cikgu sambung balik kalau Ahmad Miswan tak ada nak tanya apa-apa. Okey, ini untuk cerita lari berulang. So, dia ada proses selagi. Syarat selagi. Selagi ni kita guna untuk situasi yang kita nak arah robot tu, mesin tu berulang. Okey, nampak kan? Guna waktu lampu isyarat. Kita bagi arahan kat lampu isyarat.
selagi belum 20 saat, menyala lampu. Okey, selagi belum 3 pusingan, okey, dia teruskan larian. Okey, so ini sekarang cerita nombor 3. Yang pertama, pilihan tunggal. Yang kedua, pilihan dua pilihan. Dui pilihan nama dia. Yang ketiga, ulangan. Ataupun pelbagai lah, ulangan lah sebenarnya. Ni apa? Struktur kawalan ulangan. Okey, dah boleh kan sampai sini? Boleh kan? Tengok seterusnya. Yang ni lagi menerangkan kepada kamu perbezaan struktur kawalan jujukan pilihan dan ulangan melalui algoritma. Okey, tadi dia cerita yang ni, cerita yang tu, cerita yang ni. Okey, sekarang ni dia bagi contoh 3 situasi. Semua situasi lebih kurang dia tengok macam mana perbezaan dalam sudokod dan catak alih. Okey, tengok cikgu baca dia punya situasi. Situasi 1. Ni yang saya hendak membasuh air teh panas. Okey, itu situasi yang pertama untuk murid ni. Okey, tengok yang kedua. Abang yang kedua tu. Saya hendak membasuh air coklat panas. Hendak masukkan susu atau tidak? Nampak Tu dia maksudnya dia nak buat syarat lah tu. Dia nak buat coklat panas, dia nak letak susu ke tak nak letak susu. Okey, tengok situasi yang ketiga. Panasnya hari ini, saya sangat dahaga. Okey, nampak 3 situasi tu? Yang pertama dia nak bancuh teh panas. Yang kedua dia nak bancuh Milo panas. Tapi dia nak letak syarat, dia nak letak susu atau tidak. Yalah, ada orang minum coklat suka letak susu. Ada orang suka minum coklat tak letak susu. Okey, yang ketiga tu dia haus dia kata. Okey, tengok selokot dia. Okey, mula. Okey, dah pandai kan? Selokot mula, mesti mula punya. Okey, kemudian proses yang pertama, masak air. Muka dia petak. Cikgu yang lukis petak tu. Okey, masak air, proses yang pertama. Proses yang kedua, proses pertama masak air. Yang kedua, masukkan uncang teh. Dia nak buat teh, so masukkan uncang lah. Okey, tengok ketiga, tuangkan. Proses tuangkan huruf besar air panas ke dalam cawan. Okey, seterusnya masukkan sedikit gula. Okey, dia masukkan gula tu bukan syarat tau. Dia buat teh, dia mesti masukkan gula. Kalau tak, teh dia tak rasa apa-apa. Siapa nak minum teh tak rasa apa-apa kan? Okay, last sekali kacau. Kacau. Tamat. Okey, itu untuk situasi 1. Dia punya selokot. Tengok situasi 2 pula. Okey, tadi apa? Abang tu nak buat coklat panas. Nak letak syarat, nak letak susu atau tidak. Okey, tengok macam mana dia buat Mula. Okey, tengok Yang first pun ada mula, yang ni pun ada mula. So, kemudian masak air. Yang first tadi pun ada masak air. Yang situasi 2 ni pun ada masak air. Yang seterusnya, tuangkan air panas. Okey, situasi 1 pun tadi dia ada tuang air panas. Situasi 2 pun dia ada tuang air panas. Yang bezakan dia. Nampak? Jika. Jika ni syarat. Syarat dua pilihan. Okey, apa dia punya syarat? Jika mahu susu. Jika mahu susu, maka tambah sedikit susu. Okey, nampak Dia kalau dia punya catat alih dia, okey. Susu. Kalau ya, tambah susu. Kalau tidak, kacau lah. Nampak dia tulis. Kalau tidak, kacau, tamat. Okey, nampak kan? Nampak Kita tengok situasi 3 pula. Apa kaitan budak ni haus dengan cerita situasi 1 dan 2? Okey, mula.
Minum air. Oh, dia tadi kan haus. Kalau haus minum air. Okey, selagi. Tadi kita baru cerita pasal selagi. Selagi ni proses apa? Apa yang penting? Siapa boleh jawab? Cepat. Nanti PBD cikgu bagi A. 5. Selagi kita guna untuk apa? Syarat apa? Somebody please jawab. Dia ada satu Teruskan. istilah. Kawalan ulangan. Ulangan. Pandai. Siapa yang jawab tu? Saya. Okey, Nick. Nanti cikgu boleh bagi band 6. Okey, selagi rasa dahaga, minum air. Dah habis rasa dahaga, dia tamatlah. Tamat. Simple je yang situasi 3. Dia nak minum air je. So, dia minum air berulang. Dia kata dia haus kan? Minum. Tu dia tanya lagi kat diri dia. Haus lagi tak? Kalau dia jawab ya, proses dia ulang lah. Syarat dia ulang. So, kalau ulang naik atas, dia ada proses minum. Okay, macam tadi cerita proses lari. So, kalau dia belum cukup tiga pusingan, proses lari. Sekarang ni dia haus. Masih haus? Ya. So, minum lagi. So, nanti dia tanya lagi. Haus? Kalau haus lagi jawapannya ya, minum lagi. Sampailah dia jawab tidak. Tidak tu dah tamat selagi. Okey, nampak? 3 beza tu. Cerita pasal air. Air teh. Air teh tak ada syarat. Dia buat teh. Sampailah siap teh tu cukup rasa. Yang situasi kedua, Milo, coklat panas. Tapi dia tak syarat. Nak buat ada susu atau tak ada susu. Okey, yang ketiga, lagi dia haus, dia minum air. Dah tak ada haus, dia tamat. Dia berhentilah minum. Okey, tengok dia punya catat alih dia. Dalam catat alih ni lagi nampak lah. Okey, yang cerita pasal teh. Ni catat alih raya ni. Catat alih yang ni. Okey, mula masak air. Nampak tak tu? Dia dah start guna segi 4 sengit. Siapa tak nampak? Siapa tak nampak angkat tangan. Siapa tak nampak angkat tangan. Cikgu nak tengok. Ada yang angkat tangan tak? Ada yang angkat tangan tak? Bagus, semua nampak. Okey dia dah ada guna. Amir Zakwan tak nampak Amir Zakwan? Nampak. Cikgu cakap siapa yang tak nampak angkat tangan. Kenapa kau angkat tangan? Okey, baik. Nampak masukkan uncang teh. Dia guna segi 4 sengit. Kenapa cikgu? Masukkan gula. Masukkan air. Masukkan susu. Itu semua input. Kita memasukkan sesuatu. Okey, ni kita nak buat air. Dia masukkan sesuatu. So, itu adalah input. Bukan proses. Bila input, dia buat guna segi 4 sengit dalam catat alih. Apa lagi contoh? Apa lagi contoh? Input. Okey, katakan dalam lari. Lari kan? Dalam lari, kita tambah proses. Kalau berpeluh, lap muka. Ambil tuala, lap muka itu. Tuala itu input. Lap muka. Nampak tak? So, kalau nak masukkan lap muka dalam proses larian tu, kita guna segi 4 sengit. Sebab tuala itu input. Okey, nampak kan? Nampak masukkan macam teh, tuang air panas. Nampak ada 2 tu. Dia guna input. Okey, kacau air. Kacau air bukan input. Kacau air proses. So, dia guna segi 4. Biasa. Siapa yang tak off mic tu? Okey, kacau air bukan input. Dia proses. So, dia guna segi 4. Biasa, tamat. Okey. Ui, lama cikgu mengajar ni. Okey, yang sebelah dia. Ni untuk coklat panas. Nampak Bila ada jika, dia guna syarat ni. Dia masukkan coklat segi 4 sengit. Dia masukkan susu pun segi 4
sengit. So, okay, nampak dia masukkan syarat jika. Kalau jika ada macam ni. Kalau jika aliran dia semua ke bawah. Kalau ulangan untuk minum air, tengok. Dia ada masih dahaga, dia pergi ke atas ulangan. Kalau tidak, dia tamat. Okey. Okey, baik, boleh Yang tu je cikgu nak explain hari ni. Ada 3 benda kamu belajar kan? Pilihan tunggal, dui pilihan jika, kemudian pilihan pelbagai selagi. Okey? Okey, kalau cikgu suruh buat pseudocode dengan catatan alih dah boleh buat kan? Pseudocode apa yang penting? Ada mula, ada tamat. Lepas tu proses, nama proses huruf besar. Dia punya keterangan huruf kecil. Okey, kalau catatan alih, okey, gunakan 5 simbol tu. Segi 4 tepat, diamond, segi 4 sengit, segi 4 lengkung dan anak panah tu. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Sebab dah habis lah kelas ni. Nanti ada lagi 10 minit cikgu nak kamu sambung buat nota. Hari tu kamu buat sampai 41. So untuk hari ni kamu sambung buat 42 sampai 44. Kamu salin je apa yang ada dalam buku teks. Boleh? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya boleh. Kelas sudah tamat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih, Bye. cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye. Jangan lupa buat nota. Okey. Terima kasih, cikgu. Nur Syafiqah baru join. Orang dah